dan dia sedikit berbeza dengan law yang mana awak dah belajar dalam unit 2.1 dengan Puan Amani. Cuma saya tak highlight banyak lah pasal law sebab dalam 2.1 ni banyak kita nak tengok tentang ethics. Ethics ni dalam bahasa Melayunya mudah, etika. Jadi etika ni, apa dia etika Awak rasa apa dia etika? Siapa boleh bagi feedback? Etika tu apa? Macam mungkin disiplin dalam pekerjaan kot. Disiplin dalam pekerjaan. Lagi? Siapa lagi boleh bagi info? Ada yang cakap adab tu. Adab. Lagi? Siapa lagi nak bagi feedback? Tata tertib. Tata tertib. Okey. Saya setuju dengan apa yang awak cakap tu semua. Sebab etika ni bila kita sebut pasal etika, benda yang macam kita dah sentiasa dengar, especially apabila kita bekerja, especially apabila kita berada dalam satu organisasi, etika tu sebenarnya adalah yang macam awak cakap tadilah, disiplin dalam pekerjaan. Orang apa lagi? Adab semasa melaksanakan sesuatu tugas. Jadi benda yang kita harus follow. Etika ni sebenarnya adalah undang-undang juga. Tapi dia berbeza sedikit dengan undang-undang. Nanti kita akan tengok apa beza ethics dengan law ni. Apa beza ethics dengan law? Ethics ni adalah etika. Etika yang kita harus follow dalam sesuatu organisasi untuk memastikan kita adalah seseorang yang beretika. Jadi kita akan tengok secara detailnya apabila kita dah belajar dari semasa ke semasa dalam unit 2.1 ni. Jadi for learning outcome, jadi all my slides is in English because all the reference I got in English. Jadi saya akan mix sikit bahasa English dengan bahasa Melayu lah. Sebab some of the terminologies ataupun istilah-istilah yang kita dapat dalam topik etika ni banyak dalam bahasa Inggeris, dan saya tak boleh nak translate it into bahasa Melayu sebab takut nanti salah faham sebab semua rujukan dia mostly dalam bahasa Inggeris. Okay. Jadi learning outcome for today, I hope all of you can explain the concept of ethics in healthcare. Konsep ni idea. Apa itu etika? Apa sebenarnya etika dalam pemikiran awak semua. Okay, after that we want to differentiate ethics with law. Kita nak tengok apa beza etik dengan law. Yang mana law sebenarnya awak dah cover dalam topik unit 2.1. Identify common terminologies yang biasanya kita akan jumpa dalam ethics ni. Terlalu banyak terminologies yang kita boleh jumpa dalam ethics ni. Sama juga dengan law, ada yang istilah such as medical error, adverse event, near misses semualah. Tapi dalam etika ni ada istilah-istilah atau terminologi baru yang awak nak kena tahulah. Okay. So as an introduction, what is ethics? Ethics actually is a moral principle ataupun prinsip moral seseorang yang jadi guide, pada a person's behavior or the conducting of an activity. Jadi etika ni sebenarnya prinsip yang dipegang oleh seseorang yang membentuk seseorang punya tingkah laku atau orang itu macam mana dia menjalankan sesuatu pekerjaan, menjalankan sesuatu tugas atau menjalankan kehidupan dia seharian. Jadi seorang yang beretika ni dia ada prinsip moral. Jadi beretika ni biasanya dikaitkan dengan moral yang bagus. Okay, jadi bila moral yang bagus ni dia follow ethics yang sebenarnya, yang mana awak akan tengoklah sekejap lagi. Okay, and what is law actually? Law ni sistem of rules, undang-undang, which is for example particular country ataupun community recognize as regulating the actions of its members and which may enforced by the imposition of penalties. Okay, enforced by government, enforced by that organisation itself, yang mana kalau kita tidak mengikut undang-undang ni boleh dikenakan denda atau penalties, dan all the results
will be made by court ataupun mahkamah. Ethics ni dia tak ada mahkamah. Ethics ni dia beza sikit dengan law. Jadi saya boleh kata perbezaan di sini, nanti kita tengok perbezaan secara detail. Beza di sini, ethics ni adalah undang-undang juga, undang-undang. Tapi undang-undang yang kalau langgar, tak semestinya kita ni akan disaman di mahkamah. Contohnya etika kerja. Etika kerja yang pernah awak dengar apa dia? Contohnya senyum dekat pelanggan, contohnya senyum kan. Kalau awak tak senyum nanti akan ditangkap pula, masuk penjara 2 tahun kerana melanggar etika. Tak adalah sebab macam tu, ethics. Tapi awak kena ingat ethics ni is very important. Walaupun dia tak dikenakan undang-undang, tapi sekiranya kita melanggar etika, kemungkinan sesuatu yang buruk boleh berlaku kepada pelanggan. I mean pelanggan ni siapa? Pelanggan patient lah. Patient ataupun orang yang nak terima kita punya healthcare provide. Apa yang kita provide dalam healthcare ni. Jadi kalau sesuatu yang buruk berlaku kepada mereka, kita pun masih boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sebabnya kita tak follow etika. Jadi etika dan law ni biasanya dia berlapis-lapis. Etika ni sebenarnya mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, boleh faham setakat ni? Kelas? Boleh sir, boleh. Boleh sir. So what is ethics in healthcare? Jadi healthcare application ini ethics dalam healthcare. Maksud ethics dalam healthcare secara spesifiknya application of the core principles to medical and healthcare decisions by the healthcare personnel. Jadi applykan prinsip moral itu kepada healthcare decisions. Jadi awak nak applykan pengetahuan awak, nak applykan prinsip moral yang baik tadi ke dalam healthcare decisions. Sebab healthcare ni adalah penjagaan kesihatan kan. Penjagaan kesihatan dia bukan main-main, bukan main-main punya keputusan nak dibuat. Jadi keputusan ni sangat penting untuk memastikan seseorang itu sihat ke, tak sihat ke, dan juga mungkin boleh menyebabkan mati kalau kita tak buat decisions dengan betul. Jadi ethics in healthcare sebenarnya sangat penting. If we compare dengan ethics dekat luar sana, etik dalam bisnes ke, etik dalam organisation yang tidak melibatkan healthcare ni, sebenarnya etik dalam healthcare ni adalah yang sangat penting. Okey. So bila kita nak cakap pasal ethics, kita kena tahu pasal values and also moral. Values ni sebenarnya adalah nilai dalam diri kita. Values actually are basic fundamentals belief that guide or motivate attitudes or action. Jadi orang kata nilai ni adalah kepercayaan kita. Nilai diri kita, kepercayaan seseorang itu terhadap sesuatu action yang membentuk kita punya attitude. Jadi apabila kita sesuatu yang kita faham tentang sesuatu perkara, itu adalah values. Contohnya apa? Contohnya apa kelak? Nilai dalam diri kita. Apa yang kita nak nilai? Nilai dalam kita seorang yang contohnya percaya kepada persahabatan. Okay, persahabatan tu bagus. Hardworking in job. Okay, kita punya belief benda tu adalah satu benda yang bagus. Mencuri itu salah. Itu kita punya value. Okay. Mencuri itu salah. Membunuh itu salah. Tapi kalau kita punya belief berbeza, maksudnya kita punya kepercayaan itu salah, maka salahlah dia. Contohnya kita kata membunuh itu tak salah kan. Dalam mindset kita membunuh itu tak salah, jadi itu adalah kita tak ada value dalam diri kita. Okay, kita tengok secara keseluruhan. A person who knows the difference between right and wrong, dia tahu benda itu betul dan salah dan dia memilih untuk buat benda yang betul,
itu dipanggil moral. Moral. Contohnya kalau dia tengok, dia jalan-jalan dia tengok ada orang jatuh. Okey, jadi dia tahu apa yang betul, apa yang salah. Kalau betul, dia akan bantu orang yang jatuh tu bangun. Itu dinamakan orang yang bermoral. Kalau orang yang buat tak tahu, orang yang buat tak tahu, itu ada lagi satu istilah. Nama dia amoral. Tambah A dekat depan, amoral. Maksudnya tak ada moral. Ada lagi satu, immoral. Immoral tu tidak bermoral. Dia choose wrong. Jadi dia jumpa orang jatuh, dia gelakkan pula. Lepas tu dia sepak lagi. Contohnya macam tu lah. Okay. And a person whose morality is reflected in his willingness to do the right thing, even if it is hard or dangerous, is ethical. Jadi orang yang dia tahu satu benda itu adalah satu benda yang betul untuk dibuat, tapi benda tu susah untuk dibuat. Jadi dia buat juga, itu nama dia ethics. Jadi ethics ni sebenarnya moral values in action. When you must kill for protecting life, for example, it is still hard. Contohnya kita nak kena ini contoh sajalah, you must kill to protect a life. It is still hard, but it is moral. Sebab apa moral? Dia boleh pilih, dia tahu untuk melaksanakan satu benda yang betul. Okey. Itulah, jadi seseorang, kalau kita tengok kalau kita tengok dari segi rujukannya pun, ethics dengan moral ni sebenarnya benda yang lebih kurang sama. Ethics dengan moral ni sebenarnya benda yang sama. Jadi dia bergantung kepada value dalam diri kita, sama ada kita ini adalah seorang yang bermoral ataupun tidak. Kalau kita seorang yang bermoral, kita mesti menjadi seorang yang beretika. Sebab apa kita beretika? Sebab kita buat benda yang betul. Kita buat benda yang betul. Okey. Boleh? Kita buat benda yang betul sebab Boleh saya, boleh. sebab kita dah tahu untuk menilai. Kita ada nilai dalam diri kita. Kita ada harga diri yang kita tahu benda itu betul. Jadi kita laksanakan dia. Itu adalah ethics. Okay. Boleh Boleh, saya boleh. Okay, good. This is another example lah. So value, friendship. Contohnya value ni, friendship. Moral ni, apa yang tadi? Choose the right things. Okay, dia tahu yang mana baik, yang mana buruk, dan dia mengambil keputusan untuk buat benda yang betul. Jadi moral ni helping friends. Okay, helping friends is actually good. And I think you should betray your friends. Okay, sekejap. Aku sebelah. Okay. Nanti awak boleh cuba cuba tengok contoh-contoh yang lain. Jadi yang saya ada terbaca dalam satu reference ni, contohnya macam orang ini kan. Orang ini dia ada nilai. Dia tahu ini berkenaan dengan bully lah. Contoh bully. Jadi dia tahu bully itu salah. Okey, jadi itu adalah value dalam diri dia. Dia tahu bully itu salah. Jadi apabila dia pergi ke sekolah, contohnya dia pergi ke sekolah, dia tengok ada seorang pembuli tu, dia tahu oh itu adalah pembuli. Jadi dia tengok orang yang bully tu tiba-tiba bully orang. Jadi moralnya dia tahu benda tu salah dan dia tahu dia patut ambil tindakan untuk membuat sesuatu. Okey, untuk membuat sesuatu untuk mengelakkan pembuli itu bully budak sekolah tu. Bully budak sekolah tu. Jadi itu adalah moral yang ada dalam diri dia. Tapi kalau dia ambil tindakan, takut nanti dia nak kena pukul ke semua. Jadi apa yang dia kena buat untuk menunjukkan dia seorang yang beretika,
dia pergi report kepada cikgu contohnya. Walaupun benda tu susah tapi dia ambil tindakan, dia telah orang kata apa, dah fulfill lah ethics punya part. Jadi value, moral and ethics in dalam dalam lingkungan kehidupan ni. Okey. Okey, boleh kelas? Okey ke? Okay, sir. Okay. Boleh, Okey, very sir. good. Okay. Okey, jadi sekarang kita nak tengok pula difference. Okey, difference of ethics and law ni. Apa beza ethics dengan law? Tadi pun kita dah terangkan sikit-sikit, saya dah terangkan sikit. Jadi ini kita nak tengok secara detail sedikit. Jadi what is differentiation daripada law and ethics. Okey. Kalau law ni formal, written document. Kalau ethics ni unwritten principles. Okey, ini principles. Maksudnya principle adalah pegangan kita dalam sesuatu pekerjaan contohnya. Okay, law interpreted by courts, yang ni interpreted by each individual. Maksudnya setiap individual itu ada dia punya ethics. Okay, ada ethics yang dia nak kena pegang. Law established by legislatures. Okay, pengubah undang-undang. So more of the ethics here presented by philosophers, religious and also professional groups. I mean, this is an organization who create their own ethics in order for people in that organization follow the ethics set by them. Jadi ada banyaklah etika-etika ataupun prinsip yang boleh dipelajari dan dipegang semasa melaksanakan tugas. Okay, applicable to everyone. So means kalaulah law tu adalah law di peringkat country contohnya, okay, Malaysia. So dia applicable to everyone in Malaysia. Jadi dia tak terkecuali walaupun seorang perlu mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. So ethics ini adalah personal choice. So sebab dia adalah prinsip. Jadi kita sebenarnya tak dapat melihat secara jelas prinsip seseorang itu. Cuma orang itu saja yang tahu setinggi mana prinsip. Jadi it's actually personal choice. Tapi for healthcare personnel, contohnya macam kita yang kerja KKM ni, kita mesti ada prinsip yang tinggi. Walaupun dia personal choice, mesti kita kena pegang pada prinsip. Sebab apa tadi? Tadi saya dah cakap, sebab kita bukan calang punya profession, kita melibatkan patient, kita melibatkan kesihatan seseorang. Sebab itulah kita ni sangat penting, okay, untuk follow ethics dalam kita punya pekerjaan. Okay, priority decided by court, priority determined by individual itself. Okay, court make the final decision, not external decision maker. So we have to think menggunakan etika ataupun prinsip yang kita dah pegang tadi, kita akan buat decision according to our principle. Okay, enforceable by police and courts, ini limited enforcement. For example, in some organisation dia dah set up written ethics, macam healthcare provider ni, macam kita ni semua, walaupun dia adalah etika, tapi dia dah ditulis etika itu. Dah ditulis etika itu, maksudnya etika tu sebenarnya semua orang kena berpegang pada prinsip etika yang sama dalam healthcare ni, dalam healthcare. Jadi benda tu yang kita nak tengok sekejap lagi. Benda apa yang kita nak tengok? Terminologies in ethics. Okay, so for ethics and law ni ada persoalan tak? Kelas? Tak ada, sir. Okey, sir. Tak ada Okay, baik. Okay, this is common terminologies used in ethics. Yang inilah common terminologies. Sebenarnya ada banyak lagi. Ini pun kita ambil separuh daripada all the theories atau terminologies yang terdapat dalam ethics ni. Okay, number one, beneficence. Number two, non-maleficence. Lepas tu kita ada autonomy, fairness, truthfulness, justice, fidelity, veracity, paternalism, utilitarianism.
consequentialism, deontology, virtue ethics, moral particularism. Okay, so all of these are examples of terminologies you can use in ethics and you also can be found in ethics. And this is not all lah, ini adalah separuh daripada terminologi yang akan awak jumpa dalam ethics tu. Tapi yang ini kita akan tengok apakah maksud di sebalik terminologi ini. Okay. Jadi ini untuk lecture pada pagi ni saya tak akan terangkan secara detail sebab secara detailnya kita nak tengok untuk next session ethical principle and theory untuk topik untuk unit 2.2 ni. Untuk 2.2 awak akan belajar ethical principle. Sekejap. Ada orang nak masuk ke? Okay. Ethical principle sebab ini adalah terminologi yang awak akan jumpa dalam ethic principle tu. Okay, bila awak belajar etika, inilah etika-etika yang awak nak belajar. Jadi kalau saya tak akan terangkan sekarang, saya akan terangkan kemudian dalam topik yang seterusnya. Okay, jadi for today untuk sesi pagi ni sebenarnya dah habis, tak banyak, sikit saja. Okay. Tapi belum habis lagi ni sesi sebenarnya. Okey. Antara banyak-banyak ni yang mana rasanya awak tahu? Ada siapa-siapa nak bagi idea ke? Consequentialism tu. Consequentialism apa? Maksudnya ada kesan atas perbuatan kita kot. Ada kesan atas, yes, consequence lagi Justice. justice apa? Justice Keadilan. Justice League. Tak lah, dia macam bila kita nak satu keputusan tu tengoklah adil ke tak. Okay. Tengoklah Good. aspek lain. Dah ada idea dah tu. Lagi? Truthfulness. Truthfulness. Apa tu truthfulness? Jujur kot. Jujur. Jujur. Sebenarnya dia ada berlapis ni. Okay. Veracity adalah truthfulness. Justice adalah fairness. Dia letak sebenarnya istilah terminologi itu berbeza tapi sebenarnya maksud yang sama. Sama macam consequentialism ni dengan utilitarianism ni. Sebenarnya utilitarianism ni adalah salah satu elemen di bawah consequentialism. Tapi nanti kita akan tengoklah untuk next. Deontologi ni apa dia ni? Sakit gigi. Ni Maleficent tak pernah dengar. Siapa pernah tengok cerita Maleficent? Cerita pernah tengok tu. Tengok. Maleficent. So hari ni kita akan tengok Maleficent. Okey. Saya macam ni. Okey, saya nak dengar pendapat awak sebab ini sebenarnya lecture pun sejam saja. Kita ada lagi 2 lecture sebenarnya. Okey, untuk 2.2 dan 2.3. Jadi yang saya plannya pukul 8 sampai pukul 9 kita akan siapkan 2.1. Pukul 9 sampai pukul 10 kita akan buat 2.2. Dan pukul 10.30 sampai 12.30 2.3. Tapi untuk lecture ni saya rasa tak ambil banyak masa pun. Jadi kita sebenarnya boleh siapkan terus sampai habislah lecture ni. Tapi tak tahulah habis pukul berapa. Jadi macam mana berapa awak? Nak teruskan ke? Rasanya elok sehabiskan pagi ni, petang boleh buat kerja lain. Jadi sekarang pun 8.50. So pukul 9 supposedly kita start 2.2. Kalau nak sambung terus boleh saya. Jadi macam mana? Kita orang ikut sir. Kita orang follow in. Habiskan je saya. Sebab tak banyak. Saya pun cadang macam tu juga. Jadi kalau ada masa free tu nanti, sebab nanti ada juga tutorial untuk awak tu.
Sebab ada yang kena keluar jauh tu, kalau kata nak keluar balik payah kat dia. Jadi kalau habiskan terus senang. Itu Syamsul, justifikasi yang sangat bagus takkan nak keluar balik nanti petang kan. Sebab betul lecture yang sebenarnya ambil yang semalam punya digerakkan kepada petang. So supposedly lecture petang. Jadi kita teruskanlah. Manakala awak semua dah tengok common terminology tadi, jadi all of that ada actually principles yang yang terdapat dalam ethics. Okay, so now we go to unit 2.2, ethical principle and also theory. Jadi yang ini kita nak tengoklah secara detail. Okay, so for the learning account, describe the principle of ethics in healthcare. Benda-benda yang awak dah nampak tadi, yang lepas ni kita akan tengok secara detail satu demi satu. Explain the principle of patient autonomy. Autonomy tadi kalau perasan tadi pun ada autonomy, and also appropriate terminology in communicating ethical issues. So this learning outcome number 3 ni awak kena tahu dulu maksud, so that you can use appropriately terminology. Okay, sebab awak kena faham dulu apa benda sebenarnya beneficent, non-maleficent, justice, semua itulah. Okay. Jadi ini adalah benda yang tadi saya dah tulis, saya cuma ulang kembali. Principle of ethics in healthcare. Ada beberapa kat sini dan ada lagi. Nanti kita akan tengok secara detail lepas ni. Okay, yang pertama sekali beneficence. Okay, beneficence, non-maleficence, autonomy. Lepas tu tadi fairness, truthfulness. Yang ini saya dah cakap tadi. Justice sebenarnya adalah fairness dan veracity adalah sebenarnya truthfulness. Kita ada juga fidelity dan juga paternalism. Jadi ini adalah antara terminologi atau istilah atau prinsip ethics. Jadi inilah etika-etika yang awak nak ikut. Okay, antara etika dalam healthcare. Antaranya maksud saya dekat sini. Kalau awak buka dekat internet ke, cari rujukan ke, ada berpuluh-puluh malah beratus etika. Okay, yang awak nak kena faham. Tapi kita ambil yang mana dah ditetapkan oleh modul lah. Okay, yang pertama kita nak tengok adalah beneficence. Okay, benefit. Dia punya root word ni rasanya benefit lah. Beneficence ialah benda yang kita nak kena buat. Okay, mean the things you need to do in healthcare. Do. So what is actually beneficence? Act of being kind. Jadi baik. To do good. Jadi beneficent ni sebenarnya sangat senang. Maksudnya seorang personal kesihatan ni dia buat baik kepada pelanggan ataupun kepada patient ataupun kepada kumpulan sasaran. Maksudnya buat baiklah. So beneficent practitioner, orang yang mengamalkan etika beneficent. Okay, the beneficent practitioner ni provides care that is in the best interest of the patient. Okay, maksudnya dia melakukan benda yang sehabis baik untuk seseorang pesakit itu. Okay, apa yang paling baik untuk seseorang pesakit, itulah yang nak kena dibuat. So maksudnya itu adalah prinsip etika yang awak nak kena pegang sebagai seorang healthcare. Healthcare, etika yang pertama, kena buat baik kepada pelanggan. Okay, but not manipulating the patient into making decisions. Okay, bukan maksudnya kita manipulate patient itu supaya dia terpengaruh dengan kita untuk buat decision. Okay, making decision ni apa? Making decision ni maksud dia buat keputusan sama ada dia nak terima atau dia tak nak terima apa yang kita provide. Okay, contohnya macam doktor. Kalau dia nak bedah seorang patient ni, dia mestilah buat the beneficent. Dia mestilah amalkan beneficent bagi yang terbaik. Tetapi yang terbaik itu tidak semestinya patient itu menerima apa yang dicadangkan oleh doktor. Okay, yang ini kita tengok nanti dalam autonomy, making decisions. Okay, when patient autonomy is compromised, beneficence must be the guiding ethics. Okay,
Yang ini saya akan patah balik ke slide ini lepas kita tengok autonomi nanti. Okay. Sebab awak kena tahu autonomi itu apa. Okay. Untuk setakat ni beneficence boleh faham tak? Boleh sir, boleh. Awak rasa sebagai seorang PPKP apa awak punya tindakan untuk menunjukkan awak ni seorang yang mengamalkan etika beneficent? Ada prinsip beneficent ni. Siapa boleh jawab? Suara lain kat retek. Oh, suara sama je ni. Saya rasa lah Nah. sebab saya pun tak jadi lagi ingat apa PTP kan. Contohnya macam kalau kita nak buat PTP yang cek denggi apa semua tu kan. So let's say lah kalau kita pergi dekat rumah tu orang tua and dan kita tahu orang tua dia tu dia seorang, dia tak boleh berjalan tapi dekat sekeliling kita ada. So instead of kita terus bagi warning letter ke apa, kita bagi tahu dekat dia dan kita alert juga orang sekeliling dia sebab yelah dia tak boleh berjalan tapi dekat sekeliling rumah dia kan ada tanda-tanda dan possible untuk ada disease kan. Okey. Itu adalah tindakan yang baik ke tindakan yang tak baik? Sebab bagi saya kan sebelum kita nak judge into conclusion, mestilah kita kena tahu dulu situation dia, kita kena analyse dulu. Melainkan kalau kita dah cakap banyak kali tapi dia still buat benda sama, so macam itulah kan kita kena ambil. Okey, beneficence. Maksudnya kita menasihat dia tu dengan niat yang baik untuk supaya dia berubah daripada tingkah laku, itu adalah benda yang kita needs to do. Jadi betul lah tu beneficence. Okey. Wallah, anda silap lah sebenarnya. Dah bagi contoh awal-awal ni PKP. Tak apa. Jangan risau. Okey. Yang ini adalah do. So everything you buat sebagai seorang healthcare mesti berpegang kepada prinsip buat baik. Okey, itu saja beneficence sebenarnya. Perkataannya beneficence susah. Nak sebut pun susah, tapi sebenarnya buat baik itu. Pergi sana prinsipnya buat baik. Pergi sana prinsip buat baik. Pergi ke rumah orang tu buat baik. Pergi ke pejabat, pergi ke kantin pun buat baik juga. Okey. Itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, non-maleficent. Dia different dengan yang tadi do, yang ini don't. Okey, awak kena pegang juga prinsip don't. Don't ni apa? Jangan buat. Okey. So apa non-maleficent ni? Macam give malicious harm. Okey, benda yang boleh mencederakan, benda yang boleh menyebabkan sesuatu problem, kita jangan buat. Okay, avoid from any action that may bring harm to the patient ataupun to the customer. Okay, means do not harm. Kita kena avoid from any action. Jadi prinsip yang kedua kita nak pegang, kita kena elakkan daripada sebarang tindakan kita yang boleh menyebabkan kecederaan kepada pelanggan, okay, kepada pesakit. Jadi ada dua, satu omission, satu commission. Okay, commission ni bukan commission yang dapat duit tu. Ada orang nak masuk ke? Wise. But wise. Okay, omission ni maksudnya apa? Some action could have been done to avoid harm but wasn't done. Dia beza dengan commission. Something actually done that resulted in harm. Sebagai contoh, yang ini failing to raise, macam dekat hospital. Saya ambil contoh yang healthcare dekat hospital sana. Failing to raise the side rails on the patient's hospital bed, upon which the patient fell out and was injured. Maksudnya dia tak buat benda yang sepatutnya buat. Jadi menyebabkan harm. Jadi don't do that. Yang kedua, dia buat dan benda yang dia buat itu resulted in harm. For example, delivering a medication in the wrong dose or to wrong patient. Jadi kedua-dua benda ini berbeza dari segi aplikasi, tapi
kesannya sama kepada patient, menyebabkan injured, menyebabkan harm lah, kecederaan. Jadi inilah benda-benda yang kita kena fikir dalam healthcare providing service ni. Kita kena elakkan daripada membuat perkara yang boleh menyebabkan harm, ataupun benda yang kita buat sepatutnya kita benda yang kita sepatutnya buat kita tak buat menyebabkan harm. Okay, itu nama dia omission. Okay, ini adalah prinsip kedua, prinsip etika kedua yang awak nak kena faham. Okay, boleh faham beneficent, non Boleh, sir. beneficent? Boleh. Okay. Yang ketiga, autonomy. Autonomy ni is the ability to make decisions for oneself. Okay, yang ini adalah orang kata apa? Hak seseorang itu untuk buat keputusan terhadap diri dia sendiri. So we respect for autonomy. Respect for autonomy requires that patients be told the truth about their conditions and be informed about the risks and benefits of treatment in order for them to make informed decisions. Okay, ni ayat panjang-panjang ni kata apa? Autonomi ni perlu direspect. Kenapa? Sebab patient itu bergantung pada dia nak terima ataupun tidak. Okay, kita punya servis yang kita bagi tu. So we need to tell the truth pasal keadaan seseorang customer ataupun pelanggan tu ataupun pesakit, dan kita juga kena terangkan dengan jelas apa risiko-risiko ataupun faedah yang dia boleh dapat daripada rawatan yang kita, daripada servis yang kita nak bagi tu. Okay, and patients also are permitted to refuse the treatment in whatever situation. Kalau dia refuse untuk buat treatment, maksudnya kita kena respect the autonomy of the patient. Okay, unless their action may have a negative impact on the well-being of another individual, they lost their autonomy. Dia tak akan ada hak sekiranya penyakit yang dia bawa itu boleh bagi negative impact ke atas kesihatan orang lain. Contohnya apa ni kat sini? Contohnya macam COVID. Okay, COVID kan? COVID ni dia boleh bagi negative impact pada orang lain kan? Jadi sebagai seorang personal kesihatan, contoh kita tetapkan dia kena kuarantin selama 14 hari. Contohnya kalau dia disyaki positif COVID. Kalau dia positif COVID, so autonomi, kalau dia nak pakai dia punya autonomi punya etik ni, dia kata dia tak nak, dia refuse untuk 14 days quarantine, tak boleh. Sebab benda itu boleh menjejaskan kesihatan orang lain. Okey. Sekiranya tidak menjejaskan kesihatan orang lain, tak ada efek kepada orang lain, dia tak nak, kita kena respect dia autonomi. Ada orang macam tu, ada orang yang macam dia sakit, tapi dia tak nak duduk hospital. Contohnya dia sakit, dia tak nak duduk hospital. Jadi kita kena respect dia punya autonomi. Dia tak nak duduk hospital, jadi kita kena bagi dia tak duduk hospital. Kita tak boleh nak paksa dia duduk kat hospital. Itu adalah etika juga. Okay, walaupun kita tahu kalau dia duduk hospital, chances untuk dia sembuh itu lebih tinggi berbandingan dia duduk kat rumah, tapi kita masih lagi have to respect dia autonomi. Okay, boleh faham ni autonomi? Kelas? Boleh, sir. Okay, good. Saya kembali kepada beneficent tadi. So, when patient autonomy is compromised, maksudnya autonomy is compromised ni maksudnya dia macam berserah. Dia kompromi dia punya autonomi tu. Dia kata, okay doktor buatlah keputusan apa pun, buatlah rawatan apa pun, jadi kita kena ambil beneficent ni sebagai guiding ethic. So because dia punya autonomy has been compromised, maksud dia kata bolehlah cik nak buat rawatan, cik nak buat apa pun, so kita kena bagi rawatan yang sebaiknya kepada orang itu. Okay, come back to sini lah. Boleh faham ni?
beneficence tadi. So macam awak bagi contoh tadi, kalau ke rumah autonomy is compromised, maksudnya dia dah bagi hak autonomi itu kepada kita, dia compromise. Jadi kita mesti serve dia sebaik yang mungkin. Dia kata boleh apa, dia akan berubah tingkah laku dia. Jadi kita pun kita kena bagi servis yang terbaik lah untuk dia mengubah tingkah laku dia daripada orang yang tak menjaga kebersihan kepada orang yang menjaga kebersihan. Kalau contoh yang tadi kawan awak bagi tu. Okey? Boleh, ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, etika yang keempat, kita panggil dia sebagai veracity ataupun truthfulness. Veracity ni adalah apa? Honesty, kejujuran. So what is veracity? Revealing details of a patient's medical conditions as well as the risks and the benefits of a procedure. Also includes informing a patient of any mistakes that have been made in their care. Jadi kita ambil contoh dalam healthcare ni, kita nak menjaga seorang pesakit ni, kita kena terangkan secara keseluruhan maklumat yang kita ada kepada pasien tersebut. Okay, secara keseluruhan. Sebagai contohnya, medical conditions dia. Okay, ataupun any risk ataupun benefits of a procedure kalau kita nak melaksanakan suatu prosedur ke atas pasien tersebut. Also includes informing patient any mistakes, kalau kita dah buat mistakes terhadap penjagaan kesihatan yang kita dah buat kepada seorang pasien tu, kita kena juga bagi tahu dengan jujur. Sebab tu kita kata honesty. Okay. It's okay to first ask a patient if they want to hear their prognosis. It's okay bila telling a patient their diagnosis until they are ready to hear it. Tahu tak prognosis, diagnosis ni apa? Kelas. Apa sah? Tahu tak prognosis, diagnosis? Prognosis macam diagnosis awal kot. Diagnosis awal. Yes, good. Prognosis. Jadi prognosis ni cuma orang kata apa anggap. Diagnosis awal lah, tapi benda itu masih belum dikonfirmkan. Jadi sebagai contoh, kita ambil healthcare kat sini, kita ambil healthcare seorang doktor juga, doktor tu dah rasa macam ini kanser ni. Tapi kita tanya dulu, nak tahu tak apa dia punya assumption terhadap penyakit ni. Okay. Ini mungkin kanser. Tapi kalau dia tak nak dengar, sebab kita kata it's okay to first ask a patient if they want to hear. Okay. Ataupun mungkin juga kita boleh delay. Boleh delay untuk bagi tahu diagnosis. Diagnosis maksudnya final punya yang confirm punya apa diagnosis lah. Tapi kita tak boleh delay sekiranya benda itu berbahaya. Kita kena bagi tahu juga. Okey. Melainkan ada yang saya baca juga, melainkan kalau kita bagi tahu diagnosis seseorang itu menyebabkan bahaya pada diri dia. Contohnya dia akan jadi down, dia nak bunuh diri. Yang itu kita kena tengok balik kita punya etik tu. Walaupun kita tak menerangkan secara truthful, tapi disebabkan oleh ada masalah yang menyebabkan kita tahu dia akan terjun dari bangunan, kalau kita bagi tahu dia masalah tu, kita tak boleh bagi tahu. Okay. Yang itu secara detailnya lah truthfulness. Okay, veracity. Ini adalah etika yang keempat. Okay, next, justice. Okay, justice ataupun fairness. Fairness ni dari segi treatment yang kita nak bagi kepada pasien je. Maksud dia apa? Equity, kesamaan dan juga keadilan in providing treatment. Okay, the proper allocation of resources in a manner of that is fair and also just. Just in justice. Not necessary equal allocation of resources. Okay, maksudnya apa ni? Maksudnya kita kena allocate source tu biar adil, biar sama dengan semua responden tu. Okay, tapi tidak semestinya allocation tu sama, tak semestinya equal. Okay, tak semestinya equal. Sebagai contoh ni, ini triage ni, tahu triage ni dekat ER. Emergency tu
Okay. Triage tu kita ada 3 zon kan. Triage, zon kuning, zon hijau, zon apa? Merah. Zon merah. Jadi orang yang biasanya dekat zon hijau, apabila dia berada di zon hijau, tiba-tiba ada kes dekat zon merah, doktor terpaksa utamakan mereka di zon merah. Kenapa? Sebab doktor pegang pada etik justice ni. Boleh faham? Dia pegang pada etika justice ni, kena bagi keadilan rawatan kepada mereka yang lebih memerlukan. Okay, compare to yang kurang kecemasan dia. Okay. This is another example. The first person through the doors of ER is not necessarily intended first. Jadi dia akan melihat kepada keperluan yang paling utama. Itu adalah contohlah, bukannya kata equity and fairness ni, siapa yang datang dulu dia dapat treatment dulu, siapa yang datang kemudian dapat treatment kemudian. Bukan macam itulah. Sebab itulah kita kan dekat hospital kadang-kadang kalau hospital government tu kita kena tunggu lama. Kita demam je tapi nak jumpa doktor sampai 5 jam kena tunggu. Demam biasa. Itu sebab justice. Doktor busy untuk handle kes-kes yang lebih berat. Okay. Boleh faham ni? Kelas justice. Boleh saya faham. Okay, next is fidelity ataupun loyalty. Ini adalah salah satu etika atau prinsip yang perlu dipegang juga oleh seorang healthcare personnel. Okay, this explain special relationship. Okay, will be developed between patients and their healthcare professionals. Ini bukan special relationship ni bukan jadi kasih ke, jadi suami ke, jadi isteri ke, taklah. So maksudnya bila seorang patient tu dia dapat servis ataupun provide daripada kita ni, dia akan jadi selesa, dia akan wujudnya satu trust. Okay, jadi apa kita nak kena buat? One of the ethics that we need to follow is loyal. Okay, important bila dia dah percaya dengan kita yang bagi servis kepada dia, jadi kita kena belajar untuk keep a promise and being true to your word. Kita kena belajar untuk mengotakkan janji lah. For example ni, personal promises to the patient to always be there to care for them yet leaves the organisation. Okay, no fidelity. Maksudnya tidak mengikut etika lah orang ini. Leaves the organisation ni contohnya bukan sebab yang munasabah, bukan sebab yang kukuh lah. Dia tinggal organisation sebab suka-suka saja ke nak tukar. Sedangkan dia tengah treat seorang patient ni. Jadi ini adalah salah satu etika juga yang perlu diambil berat apabila kita menjadi seorang healthcare provider. Okay? Boleh? Boleh sir. Boleh. And last untuk ethical prinsip ni ada lagi sebenarnya. Okay, kita namakan dia sebagai paternalism. Paternalism ni dia dia versus patient autonomy, maksudnya opposites of patient autonomy and opposites of veracity. Okay, in certain case we need to use paternalism as our ethics. Dia apa sebenarnya paternalism ni? Practice of making decisions for the patient without seeking their input. Maksudnya kita mengambil keputusan tanpa melihat pada pendapat patient tersebut. And this only applicable for certain situation. Some situation which a treatment is done without patient's consent. Maksudnya tak perlu kebenaran patient, kita kena buat rawatan itu. Ini applicable untuk certain situation saja. Sebagai contoh macam emergency kita tahu dia akan mati dan dia tak boleh nak bagi feedback untuk bagi izin kepada kita untuk merawat dia. Boleh faham tak? Ini kalau contoh macam apa? Macam accident kan, dia tak sedar, kita perlu buat rawatan ini supaya dia hidup. Yang mana kita tahu kalau kita tak buat dia akan mati. So dia tak boleh nak tunggu dia sedar. Okey, boleh buat CPR kepada saya. Tak logik lah macam tu. So kita pakai ethic paternalism ni. Okey, sama juga macam
Ada lagi isu passion autonomi tadi. Autonomi ni macam kita orang gila lah contohnya. Awak nak bagi nak bagi rawatan kesihatan kepada orang gila. Jadi autonomi itu sebenarnya tak applicable. Autonomi tu tak applicable sebab pendapat yang dia bagi tu daripada orang tak betul kan. Jadi tak boleh lah nak pakai. Jadi kita kena dapatkan kebenaran daripada ahli keluarga contohnya, daripada sesiapa sajalah yang menjaga pesakit tersebut. Tapi kalau ahli keluarga pun tak ada, dia seorang-seorang, itulah paternalism. So we have to do the treatment kepada seseorang itu without patient consent. Tapi ini adalah etika untuk certain situation saja. So most of the situation kalau healthcare provider biasanya patient ataupun customer itu adalah orang yang waras, orang yang sedar. Jadi kita perlu utamakan dulu autonomy and also veracity. Veracity ni apa tadi? Truthfulness. Kita kena terangkan everything dulu secara jujurnya, barulah dia boleh buat keputusan untuk terima ataupun tidak rawatan yang kita nak bagi itu. Okay, for paternalism. Boleh faham Kelas? Boleh sir, boleh sir. Boleh, sir. Okay, Boleh. very good. Okay, next principle. Okay, principle ini fokus pada patient autonomy. Kita ada lagi ni. Kita ada lagi ni. Bukan saja itu, kita ada utilitarianism or constitutionalism. Okay, yang ni terbagi pada dua. Deontology, which ethic, and moral particularism. So let's see one by one. Okay, ini adalah utilitarianism. Nak sebut pun susah atau consequentialism. Okay, the most moral action is the one that maximize happiness and well-being for the affected individuals. Okay. Ini adalah istilah terminologi yang menerangkan seseorang itu dia buat untuk memberi maximize punya happiness, maximize punya well-being, sihat. Okay, dengan melihat kepada konsekuensi dia. Konsekuensi dia. Tengok hasil dia. Hasil dia, kalau hasil dia tu memberi kegembiraan, maka itu perlu dibuat. Okay, dan dia terbagi kepada dua. Utilitarianism and rule utilitarianism. Okay, acting a person's act is morally right if and only if it produces the best possible results in that specific situation. Yang rule pula diikut rule. Okay, conforms, ni comply to a rule that leads to the greatest good. Maksudnya dekat sini, yang ni undang-undang yang boleh dibuat untuk memberi good consequence kepada perbuatan yang kita buat itu. Faham tak yang ni? Contohnya macam apabila awak buat sesuatu tu, kesan dia confirm, kesan dia awak boleh agak akan memberikan kesan yang positif. Maksudnya good consequence. Jadi benda itu yang awak nak kena benda yang awak nak kena buat. Sebagai contohnya, okey, yang saya baca contohnya macam act ni lah, one of the utilitarianism. Contohnya satu hari awak berjalan, berjalan-jalan, awak tengok ada pengemis. Okey, pengemis, lepas tu dia lapar, awak bagi dia makan. Okey, itu adalah beneficent and also utilitarianism. Tapi yang menjadi masalah di sini, contohnya kalau ada lima orang pengemis, dia tak makan, dia lapar. Jadi awak, apa action awak? Contohnya Macam mana?
Contohnya awak jalan-jalan lepas tu awak tengok seorang ni homeless punya orang lah. Homeless punya orang, dia lapar. Ada bukan seorang, ada 5 orang homeless. Jadi apa awak nak kena buat untuk menggembirakan mereka? Bagi duit. Dia lapar. Bagi Bagi makan. duit. Belikan makanan. Bagi dia makanan kan? Bagi dia makanan kan? Kalau seorang tak ada masalah. Ini 5 orang. Macam mana awak nak happykan ke-5 tu? Beli 5 Teman makanan. dia orang pergi Awak kena bagi 5 makanan. So maksudnya kalau awak ada contohnya macam ada 4 bungkus nasi, apa awak nak buat? Bahagikan kot. Bahagi sama rata. Bahagi sama rata. Very good. So maksudnya kalau awak bagi 4 sebab awak ada 4, seorang tu tak dapat, awak tidak melaksanakan utilitarianism. Sebab apa? Konsekuensi dia tak bagus. Seorang akan jadi sedih. Seorang tak happy. Jadi 4 orang lagi walaupun happy, seorang tak happy. Okey, boleh faham tak itu? Itulah utility. Awak utilize awak punya effort untuk membahagikan semua orang. Contohnya lagi macam dekat hospital. Yang saya baca lagi lah, dekat hospital ada 4 orang sakit yang perlukan organ transplant. Seorang jantung, seorang buah pinggang, seorang paru-paru, seorang lagi apa lagi benda yang boleh transplant? Apa lagi? Jantung, paru-paru, kidney, hati bolehlah hati hati. Jadi utilitarianism ni dia istilah apa tau? Seorang yang sihat tu bila dia datang ke hospital tadi tu, seorang yang sihat dia ada organ yang sihat, sedangkan lagi 4 orang ni dia nak sihat, dia kena buat organ transplant ni. So apa sepatutnya yang berlaku? Apa yang sepatutnya berlaku? Derma. derma organ. Utilitarianism ni, okey, kalau betul-betul applicable, orang yang hidup tu dia kena bagi semua organ dia tu kepada 4 supaya 4 orang tu sihat walaupun dia seorang yang mati. Okey. Itulah. Itu contohnya. Tapi itu contoh orang kata apa, utilitarianism ni, pengamal utilitarianism ni ada juga benda yang menjadi tidak adil disebabkan oleh orang kata apa, dilema lah. Seorang mati 4 orang hidup tu sebenarnya lebih bagus kan, tapi tak boleh macam tu sebab efek kepada consequentialism. Pun semua orang happy, tapi ada juga orang tak happy. Macam awak tengoklah secara detail nanti dekat internet. Seronok juga tengok utilitarianism. Dia macam pegangan. Ada orang berpegang kepada prinsip ini. Okay. Ada juga orang yang berpegang pada deontologi. Yang kedua, deontology, ethical theory that use rules to distinguish right from wrong. Okay, deontologi ni very simple. Kalau utilitarianism tadi, dia lihat consequence. Okay, consequence tu nak bagi orang happy. Betul tak? Yang deontologi ni, dia buat rule, senang. Dia buat rule, orang follow rule itu. Jadi orang buat je tugas itu. Tak kisah consequence dia, bagus ataupun buruk. Yang penting dia buat apa yang telah ditetapkan. Okay, unlike consequentialism atau utilitarianism, which judges action by their results, deontology doesn't require looking at the costs and benefits of a situation. Okay, jadi ini tidak mementingkan dia punya consequence, tapi lihat kepada seseorang itu mesti follow kepada rule yang telah ditetapkan. Okay, ini adalah salah satu lagi pegangan. Ikut saja apa yang disuruh, buat saja, tak kisahlah bagi happy ke, tak bagi happy ke, janji.
buat benda yang telah ditetapkan. Okay, so this actually avoids subjectivity and uncertainty because you only have to follow set rules. Jadi subjectivity dan uncertainty ni apa dia? In the future ni kita tak tahu kita tak tahu sama ada benda tu memberi konsekuensi yang baik ataupun yang buruk. Betul tak? Macam apa? Macam ini kan, macam konsekuen ni, walaupun kita buat satu aktiviti tu, kita masih belum dapat tahu konsekuensi dia at the end. Jadi konsekuensi tu sama ada baik ataupun tidak, kita harus beranggapan bahawa konsekuensinya akan jadi baik. Tapi deontologi ni tidak. Deontologi ni, benda yang berlaku di akhir itu benda yang kedua. Benda yang pertama, buat benda yang disuruh. Okey, itu deontologi. Pegangan deontologi ni, pegangan orang yang berpegang pada deontologi ni buat apa yang disuruh saja. Orang yang berpegang kepada consequentialism atau utilitarianism, orang yang nak buat, dia tengok dulu konsekuensinya apa, baru dia buat. Okay, boleh faham ni? Boleh sir, boleh. Okay, very good. Yang ketiga, virtue ethics. Virtue ethics ni sebenarnya satu falsafah atau filosofi lah. Filosofi yang dicipta oleh seorang filosofer terkenal. Saya lupa nama dia. Okay. Sebenarnya dia apa? It's a quest to understand and live a moral character. Live a moral character. Faham moral tu dan juga hidup dengan mengamalkan moral tersebut. Okay. Yang ini untuk menjadi seorang yang beretika, dia kena praktis menjadi orang yang beretika. It means that we acquire virtue through practice. Jadi kita mengamalkan hidup sebagai seorang yang bermoral ni, semakin lama kita jadi semakin bermoral. Okay, for example, practicing being honest. Kita sentiasa mengamalkan jujur. Kita sentiasa mengamalkan sikap berani. Kita sentiasa mengamalkan sikap adil. Kita sentiasa mengamalkan sikap pemurah, generous. Okay, so dalam satu jangka masa, a person will develop an honorable and moral character. Jadi sampailah satu masa, disebabkan oleh kita sentiasa mengamalkan etika ini, maka kita akan menjadi seorang yang beretika mengikut amalan yang kita amalkan. Okey, ini adalah pegangan yang ketiga. Okey, prinsip yang ketiga untuk menjadi seorang yang beretika. Okey. Kejap. Kelas, awak faham tak ni sebenarnya apa ni? Ini. Apa ni? Consequentialism, deontology, virtue ethics ni. Faham sir. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang kita belajar ni? Ini adalah pegangan ni, orang kata apa? Ethics. Okay, last but not least, moral particularism. Moral particularism ni tak ada moral principle. Okay, no moral principle. Claims that there are no moral principles at all. Okay, orang yang mengamalkan moral particularism ni, dia menganggap bahawa tidak perlu virtue ethics, tidak perlu deontologi, tidak perlu consequentialism ataupun utilitarianism ni. Tak perlu pegangan-pegangan ni semua. Yang penting kena ada sensitivity. Okay? Maksudnya kena ada sensitivity ke atas circumstance of the situation. So based on the situation happen, kita kena melihat kepada situation tersebut. Okay, on this view, moral actions are not the result of applying moral rules to particular situations. Yang ini moral rule. Moral rule lah ni. Virtue ethics, deontology, utilitarianism. Saya nak, soalan saya tadi, awak faham ke apa benda semua ni? Maksudnya,
Awak faham setiap satu ni awak faham. Tapi ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya awak kena berpeganglah pada prinsip ini untuk menunjukkan awak seorang yang bermoral. Okey? Boleh. Dia panggil moral rule. Ada orang dia bermoral, dia berpegang kepada virtue ethics. Ada orang dia moral, dia berpegang pada deontologi. Ada orang dia rasa orang yang bermoral, orang yang perlu buat utilitarianism ni. Okay? Ya. Yang orang moral particularism ni, dia tak perlu semua moral rule tu. Yang dia tahu, benda dah berlaku, barulah kita buat action. Dah buat action berdasarkan sensitivity. Okay, berdasarkan sensitivity ke atas benda yang berlaku. Okay, so this emphasize the importance of human judgment. Jadi orang yang tak ada orang yang dia tak berpegang pada moral rules ni, dia tak berpegang pada mana-mana moral rules untuk menjadikan dia seorang yang bermoral. Dia cuma berpegang kepada kita tengok apa yang berlaku and then kita buat judgement berdasarkan apa yang berlaku and at that particular moment. Okay. Susah ni etika ni, nak kena faham. Yang penting sekarang, itulah semua etika-etika ataupun prinsip untuk seseorang bagi melaksanakan sesuatu tugas sebagai seorang healthcare provider. Okay. Okay ke semua? Okey dah. Boleh. Okay. Boleh. Any question? Boleh faham tak? Faham lah. Seseorang ni risau saya ni. Wakil. Wakil. Yang lain. Boniface, faham Boniface? Tiba betul ke? Faham? Tak dengar lah. Dengan mulut je. Tak buka mic. Tak buka mic. Faham sir, faham. Yang lain okey semua Okay. Okay, so okay. So sekarang sekarang ni sekiranya so ini seperti yang saya dah cakap tadi, ini cuma sedikit daripada ethics yang awak belajar lah, daripada ethics in healthcare. Sebenarnya ada banyak lagi ethics daripada healthcare yang awak nak kena tahu. Okay. So nanti saya cadangkan dekat awak kat sini. Saya cadangkan kepada awak semua supaya untuk jelaskan lagi ethics. Untuk jelaskan lagi etika yang awak nak kena belajar ni, awak boleh pergi ke dekat sini. Ni kelas, nampak tak? Ni. Nampak tak? Ini adalah Nampak sir. terminologi dalam ethics yang awak nak kena yang awak nak kena tahulah sekiranya dalam healthcare provider ni. Share link dekat chat boleh? Boleh. Nanti saya share linkkan dekat chat. Yang ini glossary lah, semua kita ada. Altruism, behavioral ethics, ni deontology, ethic itself apa dia, ada justice, ada integrity, hedonism, ini semua banyak lagi, morals. Yang ni mana awak boleh sebagai contohnya, awak terus boleh. Ni consequentialism ni kan. Kalau saya play sini awak dengar ke bunyi? Jangan. Dengar ke? Tak, saya kena present tag tu. Dekat present tu dia ada yang a tag tu.
baru boleh dengar kalau video-video ni. Oh, ya. Mhm. Tak apalah. Kena present tab. Yang inilah. So, bila awak play ni, dia akan terangkan secara detail apa yang terdapat dalam ethics. Tapi yang ni tak terhad dekat dalam healthcare je kan? Sekejap. Apa dia? Tapi yang ni tak terhad dalam healthcare je kan? Maksudnya dia semua kan? Dia semualah. Tapi semua tu saya rasa dia memang merangkumi healthcare lah. Sebab ethics ni sebenarnya dia universal kan? Dia universal. Cuma yang ini yang saya bagi contoh dekat sini adalah yang paling dekat dengan healthcare. Yang paling dekat dengan healthcare. Sebab ada banyak apa? Banyak juga dalam page tadi dia healthcare juga. Contohnya macam apa tadi? Contohnya macam ni altruism ni kan. Altruism ni pun sebenarnya dekat healthcare juga. Acting the best interest of others rather than one's own interest. Pendek kata altruism ni don't being selfish. Macam tu. Nanti kalau ada masa boleh tengok ini. Nanti saya sharekan link dia. Boleh? Boleh semua? Boleh sir. Sekarang dah 9.40 dah. So macam mana? Kita yang ini adalah 2.2. Kita ada lagi satu 2.3 iaitu ethical decision making. Teruskan Boleh tak? Boleh sir. Boleh, sir. Boleh sir. Sebab kata Syamsul tadi nanti awak nak kena datang balik pukul 10.30. Ya, teruskanlah habis kan. Tak banyak pun. Sikit. Baik sir. Kejap. Okey. Yang ni pun ada 13 slide je, sikit je. Okay, now we proceed to unit 2.3 ethical decision making. Okay, ini decision making ni macam mana nak buat keputusan mengikut etika. Jadi tadi pun awak dah belajar, tadi awak dah belajar antara prinsip-prinsip etik yang awak nak kena tahu, contohnya beneficent, non-maleficent, justice, semua tu. Berdasarkan etika tersebut, sebenarnya etika tersebutlah yang membantu awak untuk membuat sesuatu keputusan dalam awak punya service healthcare ni. Jadi benda itulah sebenarnya kita tengok autonomi tu, kalau autonomi tu patient tu, contohnya patient tu tak mau dirawat. Jadi keputusannya kita cakap okey tak payahlah dirawat sebab etik autonomi tu. Kalau lagi apa lagi? Justice, contohnya justice. Tadi kan justice contohnya triage yang mana bagi keutamaan orang nak beranak datang sakit lah. Bukan orang yang nak beranak datang awal. Tapi dia masih lagi orang kata tak buka jalan contohnya. Orang yang datang tu sebenarnya dah full. Takkan kita nak tunggu yang first datang tu kan. So justice-nya kita bagi kerawatan kepada orang yang lebih memerlukan. So daripada etik itu kita buat decision yang mana kita nak buat rawatan dulu. Okay, for this topic 2.3, identify elements of ethical decision. Elements ni sebenarnya prinsip-prinsip tadi lah. Tapi kita tambah lagi apa yang menjadi orang kata apa, pentingnya untuk membuat suatu keputusan. Suatu keputusan boleh dibuat atau elemen apa. Okay, describe the process of making ethical decision in healthcare and also apply ethical decision process in a clinical situation. Okay, so let's have a look. Introduction, ethical decision. Okay, ethical decision ni apa? Making refers to the process of evaluating and choosing among alternatives in a manner consistent with ethical principle. Jadi ethical principle ni seperti tadi awak dah belajar beberapa ethical principle. Jadi ethical decision ni apa?
making making decision according to ethical principle. Itu saja. Panjang-panjang ni pun diceritakan apa dia? Pilih alternatif yang mengikut etik, Okay. Choose alternatives in a manner consistent with ethical principle. Sebab untuk buat keputusan, contohnya kalau kita nak buat keputusan ni, kita perlu sediakan beberapa alternatif penyelesaian. Faham tak? Bila ada problem tu kita nak settle, contohnya kita kena ada 5 alternatif untuk settle that problem. So among these 5 daripada 5 pilihan ni, alternatif ni, yang mana paling kita boleh prioritikan adalah yang mengikut prinsip etik. Okay, prinsip etika. So in making ethical decision, it is necessary to perceive and eliminate unethical option and select the best ethical alternative. Jadi paling penting sekali apabila kita nak buat decision, kita kena eliminate yang mana keputusan ataupun kaedah menyelesaikan masalah yang tidak mengikut etika. Okay, boleh faham semua ni? Jadi keputusan yang tidak mengikut etika ni sebenarnya jalan mudah untuk selesaikan masalah. Tapi apabila dia tidak mengikut etika, maka kita tak boleh ambil keputusan macam tu. Kenapa? Sebab dia boleh membahayakan, especially di bidang healthcare. Okay. So this is elements of ethical decision. Okay, the process of making ethical decisions requires apa? Yang pertama, commitment. Okay, desire to do the right thing regardless of the cost. Jadi seorang healthcare personnel ataupun seorang yang memberi servis healthcare provider ni, dia perlu commit. Okay, apabila dia nak buat keputusan, dia mesti commit kepada keputusan yang dia buat. Kalau dia buat keputusan untuk bagi rawatan kepada seorang pasien ni, dia kena commit untuk bagi rawatan kepada pasien ni. Sebab tu biasanya dekat hospital kita tengok seorang doktor ni dia akan komit untuk merawat pasien ini. Kan ada doktor pakar yang memang fokus untuk kes seorang pasien ni kan. Okay. Yang kedua adalah consciousness. Okay. Awareness to act consistently and apply moral convictions to daily behavior. Maksudnya apabila kita nak buat ethical decision ni, seseorang itu perlu sedar dan perlu waras untuk buat sesuatu keputusan, dan dia boleh apply moral convictions to daily behavior dia. Maksudnya seseorang itu especially healthcare provider ni, dia perlu orang yang bermoral, dia perlu menjadi seorang yang bermoral dan dia mampu untuk melaksanakan daily behavior itu morally. Okay, morally, barulah dia boleh buat keputusan secara beretika. Kalau orang tu maksudnya orang yang tak ada moral, orang yang immoral, orang yang jahat, maksudnya dia tak boleh, dia tak memenuhi elemen of ethical decision. Dia tak boleh buat decision, okay, mengikut etika. Dia boleh buat keputusan dan keputusan dia mungkin tidak mengikut etika. Okay, and number 3, competency. Okay, competency ni seseorang yang boleh collect and evaluate information, develop alternative and foresee potential consequences and risk. Seorang yang mempunyai pengalaman, seorang yang boleh analyze data yang awak dapat daripada sesuatu problem tu, satu masalah tu, dan boleh createkan jalan penyelesaian, dan juga boleh tengok apa consequences ataupun risk yang kita dapat berdasarkan keputusan tersebut. So maksudnya ketiga ini perlu ada as element sebelum kita menjadi seorang yang boleh buat decision mengikut etik. Yang ini kita discuss mostly related with healthcare lah. Bila healthcare ni seseorang itu perlu buat keputusan dengan sebaiknya. Okay, supaya apa? Healthcare awak tahu lah kan, sangat penting, dia melibatkan nyawa seseorang. Jadi yang komitmen ni seorang yang committed, consciousness ni seorang yang waras, dan kompetensi seorang yang berpengalaman lah, boleh kata orang yang berpengalaman, orang yang mempunyai banyak pengetahuan. Orang yang tak ada banyak pengetahuan, dia tak boleh nak buat decision. For example, dekat hospital juga kita ambil contoh macam doktor-doktor yang macam
Dr. Pelatih. Dr. Pelatih masih lagi tidak boleh buat ethical decision sebab dia tak ada kompetensi lagi. Dia masih belajar. Walaupun dia ada consciousness dan commitment, tapi dia masih lagi tidak boleh membuat keputusan. So maksudnya doktor-doktor yang dah establish, doktor-doktor pakar yang akan buat keputusan. So itu adalah elements of ethical decision. Okay, so kita nak tengok proses of making ethical decision in healthcare. Number one, identify problem ataupun articulate, menerangkan atau menyatakan sesuatu masalah itu. Number two, gathering data. Number three, analyzing data ataupun explore strategies. Number four, forming an action plan ataupun any strategies that we want to implement. Number 5, evaluating the results to be able to overcome. Okay, kita nak tengok satu-satu. Identify the problem. Okay, nombor 1, identify the problem. Step pertama untuk buat keputusan untuk membuat keputusan, to make a decision making. A problem actually can be regarded as difference between the actual situation and desired situation. Okay, dia sebenarnya problem ni apabila benda yang berlaku sekarang dia tidak sama dengan benda yang sepatutnya berlaku. Boleh faham tak? Desired situation benda yang inginkan. Contohnya macam orang ini sepatutnya sihat. Sihat itu. Tapi benda yang berlaku sekarang dia tidak sihat. Jadi bila dia tidak sihat tu, itu adalah masalah. Okey? Boleh faham tak apa sebenarnya problem ni? Jadi kalau sepatutnya awak hidup bahagia kan, tapi sekarang apa yang berlaku tidak bahagia. Maksudnya itu masalah tu. Itu adalah masalah. Sepatutnya awak sekarang berada dalam kelas, tapi awak tak ada dalam kelas. Actual situation awak tak ada dalam kelas. Itu adalah problem. Okay, so every situation yang ada gap antara desired situation dengan actual situation itu adalah problem. Boleh? Boleh sir. Jadi itu adalah problem. So awak kena sebagai seorang yang nak membuat keputusan, awak kena tahu what is actually the problem. Okay, kelas. Yes sir. Okay, tak. Untuk attendance 8.10 ni 2 jam kan. Saya baru nak ingatkan. Pastikan semua attendance dulu 8.10 sebab sekarang nak pukul 10 dah habis dah nanti masa untuk tanda attendance yang pertama tu. Okay. So every healthcare personnel perlu define the problems to understand more. Jadi dia perlu cari definisi problem tu, dia kena gali, dia kena explore detail apa problem tu untuk dia faham apa sebenarnya problem yang berlaku. So ini ineffective, orang yang tidak efektif. Ineffective personnel focus on the symptoms without identifying the underlying issues. For example here, contohnya macam ada seorang budak dia datang, dia hidung dia berair. Okay, dan kita diagnose dia, kita cakap dia selesema. Sebenarnya seorang personal yang bagus ni dia tidak fokus kepada physical look semata-mata lah. Jadi dia kena menyiasat dengan lebih detail untuk mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Kemungkinan that child has an infection disease causing a running nose. For example macam itulah. Ini contoh yang paling simple lah. Benda yang kita nak tengok problem tu bukan sebarang bukan kita tengok secara surface. Kita kena pergi dengan detail. Okay, ini dari segi healthcare. Okay, number 2, gathering information. So after we identify the problem, we gather information. So gather information by what? By asking. Okay, by observing. Jadi apa benda yang awak nak buat semasa gather information ni, collect some patient information before you make your decision. Okay, what information is needed? The best sources of information and how to get it. Jadi information apa yang awak nak kena dapat daripada patient tersebut, apa best source to get the information, how to get the information. Some information kita kenal. Misalnya apa? Kita cari berdasarkan self-assessment. Okay. Assess seseorang itu. So, for example, ask question about it. Other information kita panggil external. Okay, external you will find it online in books from other people, from other sources. Okay, jadi apa benda? Source yang awak nak dapat, information yang awak nak kena gather
boleh dapat daripada internal, awak tanya orang itu sendiri. Yang kedua, awak boleh dapatkan daripada bahan rujukan. Contohnya macam running nose tadi. Running nose tadi, apakah contoh simptom ataupun faktor-faktor yang menyebabkan running nose. Okay, boleh faham ni? Boleh, Kelas? boleh. Okay, so after gather the data, so we analyze it. Analyze pula. Okay, analyze data. Think of what is the most relevant problem occurs by analyzing the data gathered. Jadi lepas kita dapat data, kita analyze data tersebut. So kita analyze, kita pun cuba fikir apakah sebenarnya problem, the most relevant problem yang berlaku sebenarnya berdasarkan data yang kita dapat. Okay. Yang ini pun sebenarnya memerlukan experience ataupun knowledge yang sangat tinggi lah untuk healthcare personnel itself. So after that, we identify several possible path of action or alternative. Jadi kita kena identify beberapa alternatif ataupun action yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini cuma cadangan, masih lagi dalam exploring strategies. Draw on your information and emotions to imagine what it would be like if you carried out each of the alternatives to the end. Jadi contohnya macam ada lima alternatif untuk selesaikan masalah tersebut. Jadi bila ada 5, yang nombor 1 ni macam mana dia punya ending, nombor 2 ni macam mana dia punya ending, nombor 3 ni macam mana dia punya ending, sampailah ke 5. What you do next? Place the alternatives in a priority order based upon your own value system and also through ethical decision. Jadi berdasarkan 5 ni, kita tengok dia punya outcome ataupun dia punya result dia, yang mana yang memberikan result paling optimum dan yang mana paling mengikut etika. Yang itu kita set kepada paling priority. Okay, priority order. Maksudnya yang pertama kita nak buat, yang kedua sampai yang kelima. So maksudnya yang pertama ni tidak semestinya yang pertama punya alternatif ni berjaya. So apabila dia tak berjaya, kita move to second alternative. Sebab tu nama dia alternatif. Bukan maksudnya kita kena eliminate keempat lagi ni. Except dia melanggar etika, kita terus eliminate. Jadi sebenarnya kalau satu keputusan itu melanggar etika, kita tak patut dia jadikan sebagai alternatif pun. Jadi boleh faham tu. Tak payah dia jadi alternatif sebab dia sudah awal-awal lagi dah melanggar etika. Okay, kita set priority order, lepas tu kita teruskan kepada action ataupun implement the strategies. Okay, so ready to select the alternative that seems to be the best one for you. You may even choose a combination alternatives in order to solve the problem, in order to make a decision. Okay, mungkin kita boleh combine alternatif yang ada. And take some positive action by beginning to implement the alternative. Okay, jadi awak startlah implement the alternative. So after we implement the alternative, implement ni maksudnya apa? Make the decision. Awak kena buat keputusan. So this is the part yang mana awak buat keputusan. So after awak buat keputusan, what you need to do, evaluate the results. Okay, consider the results of your decisions and evaluate whether or not it has resolved the problem. Sama ada dia dah menyelesaikan masalah tersebut ataupun masih belum menyelesaikan masalah tersebut. You may want to repeat certain steps in the process to make a new decisions. Jadi awak kena repeat balik kalau lah alternatif yang awak ambil itu, decision yang awak ambil itu tidak menyelesaikan masalah yang first kali tadi, awak kena go to second step, gather information dengan lebih banyak. Okay, ataupun cari strategi ataupun alternatif ataupun kaedah-kaedah menyelesaikannya dengan lebih banyak lagi. Okay, boleh faham Boleh faham kelas? Boleh sir, boleh. 5 step untuk buat keputusan ni, senang saja. Boleh sir. And ini ada tambahan sikit, ethical decision process in the clinical situation. Okay, the process of making ini clinical situation maksudnya clinical situation ni awak tahu lah dekat healthcare ni, clinical situation maksudnya dekat bahagian klinikal sana. Okay, most of ni sebenarnya jurawat dengan doktor lah. PPKP mungkin
mungkin keputusan yang dekat hospital tu kurang sikit, tapi masih lagi awak diperlukan untuk healthcare provider ni. Okay, cuma kita nak cakap the process of making ethical decision in clinical ni sebenarnya similar with general healthcare, tapi decision ni sebenarnya lebih penting dari critical. Sebab apa? Sebab it is matter of life and death. Sebab ini decision yang dibuat ni bukan main-main. Decision ini kalau kita salah ambil decision, maksudnya kita kena seseorang patient itu mungkin boleh mati. Jadi itu adalah benda yang paling penting sekali. So ni additional info for clinical situation lah. For clinical decision making. Clinical decision making. Okay, dia lebih kurang sama. Yang pertama, yang ini 2, 3, 4, 5 ni. Yang pertama tadi, identify problem. Okay, identify problem. Apa sebenarnya problem yang berlaku? Okay, yang kedua, using cues and gathering analysis patient data systematically. Okay, yang ini untuk clinical decision making, beza dengan general healthcare tadi, lebih detail, lebih spesifik. Dia bagi contoh dekat sini, direct observe, direct observation, listening to patient story and their concerns, reviewing patient records, examining lab results, using decision making tools, even kita ada decision making tools. Okay, and assessment data looking at example atypical responses. So everything, benda yang kita nak analyse ni, benda yang kita nak gather data tu lebih detail, Okay, after that making judgement. Judgement ni buat assumption lah, buat judgement on the patient data on what you think could be happening, apa yang boleh berlaku, looking for pattern, access information ni, who can provide you with the missing information. Sebab ini adalah sangat kritikal dekat clinical decision making ni. Kalau kita tak ada information selengkapnya, kita kena cari seseorang yang boleh provide kita information. Sebab dia life and death matter. Jadi kita kena dapatkan information secepatnya dan dengan orang yang boleh bagi information tersebut. Okay, looking for evidence juga to support you what you think may be happening. Jadi awak kena tengok juga evidence yang ada, maksudnya apa bukti-bukti yang menyokong awak punya judgement tu. Okay. Using your own situation, the red flag, your gut feeling based on your experience. Okay, all of the things here, red flags and your gut feeling ni, keberanian kita punya kesungguhan kita ni mesti based on our experience in the area. Jadi contohnya macam awak ni PKP ni, awak expertise dalam awak punya bidang. So apabila orang nak buat keputusan untuk sesuatu yang macam dalam job scope tugas sebagai seorang PKP, boleh cari awak. Sebab awak adalah expertise. Okay. Make judgment and prioritize this judgment based on the current patient situation and environment in which you are operating. Okay. So after that, implement, make a decision. Yang keempat tadi, decide what to do, how to do, decide who might need to be informed atau consulted. Ini juga boleh include colleagues and of course patient and client involved in the center decision making. And last but not least, sama juga macam tadi, evaluate the outcome. Evaluate outcome, decision determine the outcome. Okay, boleh Boleh sir. Jadi sebenarnya sama juga dengan general healthcare tadi, tapi ini untuk yang untuk yang clinical decision making ni, cuma beza dia ini biasanya decision making ni adalah untuk doktor-doktor yang merawat patient ni. Jadi dia kena sangat mahir untuk buat decision semasa merawat, especially waktu kecemasan. Sebab itulah yang menentukan sama ada seorang patient itu boleh dirawat hidup ataupun mati. Contohnya orang yang sampai dekat emergency department tu kan. Kita pernah tengok movie kan, nak buat decision apa, decision itu yang sangat penting. Okay, nak bagi sedation apa, nak pakai nak pakai
Alah, tak ingat lah. Apa benda tu? Yang tekan kat dada tu. Kecep. Berapa dia punya volt, berapa dia punya power, berapa dia punya watt nak kena pakai. Semua itu decision making yang sangat kritikal. Okay. Okay. Are we good? Class? Boleh. Okay, so sir. that's all for today. Jadi itu saja. Tepat-tepat pukul 10. So benda ni saya pun sebenarnya dah fast forward dah ni bagi lecture supaya kita boleh siap sebelum pukul 10 lah. Okay, jadi saya harap semua sebenarnya dah bagi semua dah respon untuk attendance pada pagi ni ni apa benda? Ini GCLE. Okay. So sebelum kita dismiss kelas, ada apa-apa yang nak tanya? So boleh tengok kat sini Pasal nota. saya tu Sam. Ya? Pasal attendance English itu. Okay, yang tu sabar dulu. Okay. Ini attendance ingat attendance yang untuk ethics and law ni saya letak 3-4 petang ni lah. Sebab ikut perubahan jadual tu. Tak apa, yang ni kita date ni saya boleh ubah kemudian. Cuma awak kena isi 3 pukul 4 petang. Yang ni 10.30, 11.30 sekejap lagi. Tolong ingat, jangan lupa semua. Baik sir. Ini pukul 4.5. Saya dah berbuih mulut dah ni nak remind ni. Okay, berbuih mulut. Takkan setiap minit saya nak mesej tu ingatkan. Okay, 8.10, 11 ni. Yang ni saya harap semua dah tengok siapa yang kena. 52. Nampak tu? Saya share lagi ni. 52. Seorang lagi tak tanda. Siapa tu? Ataupun dia tak hadir pada hari ni. Nampak 52. Awak ada 53 kan? 53 saya. Tu cuma 52 orang saja. Okay. So sebelum saya tinggalkan awak nanti, ini ada tutorial tutorial for 2.2 dengan 2.3. Kelas ini tengok ni. Okay. Untuk 2.2, kalau tadi kan banyak kita bagi saya bagi contoh macam ethical principles itu lebih kepada healthcare secara general, Tapi yang ini saya nak awak jawab tutorial ini dalam tugas sebagai seorang PPKP mengikut etika di bawah autonomy, beneficence, non-maleficent justice. Mana bukan dalam medical saya. Awak pun dalam medical juga. Masih dalam medical. Ini semua dalam medical. Tapi kami dalam healthcare. Cuma kami bukan dalam bahagian perubatan, kami lebih kepada pencegahan je. Tak apa lah. Dia lebih kepada ni tugas sebagai PPKP lah. Okay. Sebab itulah kat sini nanti kita nak tengok macam mana awak faham dengan prinsip etik ini. Jadi apa yang awak lakukan untuk tugas awak lah sebagai PKP. Okay, boleh? Boleh. 2.2. So nanti siapkan, hantar hari ni tau. Ingat 2.3. 2.3 ni tentang decision making tu, awak kena identify one problem. Ini pun according to scope, job scope sebagai seorang PPKP awak kena cari satu masalah dan awak kena cadangkan 3 kaedah untuk menyelesaikan masalah di atas ini. Okay, it's going to be very simple. Identify problem apa yang awak selalu face, awak rasa awak akan face masa awak bekerja sebagai seorang IT nanti, dan 3 cara untuk menyelesaikan masalah. Ini dua tutorial ini adalah online teks, awak kena hantar hari ni. Okay, jadi didik dia petang ni lah pukul 5. Jadi awak ada banyak masa lah untuk buat. So masa lecture sebenarnya kita dah ambil untuk untuk tutorial. Jadi saya harap awak dapat siapkan dan hantar sebelum jam 5 petang. Okey. Ada apa lagi soalan? Ada apa masalah? Kecuali masalah lupa saya tanya yang dulu tu. Tak ada saya yang tu je. Tak ada. Yang tu je. Ini pun ada 53 orang ni. Siapa yang tak ada seorang? Idan.
Idan. Dia tak tahulah nak berhenti kot. Kena berhenti? Tak lah, mungkin dia nak berhenti kot. Oh ya, mungkin dia nak berhenti. Okey. Tak apalah kalau macam tu. Tapi kalau ini 3 orang ni. 3 orang. 3 orang. 2 orang. 2 orang. Tak tahu apa. Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya harap awak semua boleh selesaikan tugasan tutorial pada hari ini sebelum kita proceed pada next lesson yang mana minggu depan kot. Okey, minggu depan kita akan proceed lagi dengan GCSE. Okey? Boleh semua? Boleh saya boleh. Boleh. Sekali lagi ni saya nak ingatkan kepada semua ni, attendance jangan lupa Baik, Oh, sir. Baik saya. attendance jangan lupa. So kepada sesiapa siapa yang ada masalah seperti tak boleh submit assignment, seperti yang ada tertinggal attendance untuk kelas-kelas yang lepas, sila tunggu dalam kelas, tak boleh rehat. Okey. Sila tunggu dulu. Kita nak selesaikan hari ni juga. So kalau tak ada apa-apa lagi, mereka yang tak ada masalah, mereka everything dah settle, assignment semua dah hantar, dah boleh hantar. Walaupun hantar lambat ataupun dah tanda semua assignment, saya mengucapkan terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada hari ini. Terima kasih diucapkan. Jadi kita jumpa lagi pada masa akan datang. Okey. So sekian, terima kasih. Tapi yang ada problem tu stay. Okay, terima kasih. Dah boleh left kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sir. Okey. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ada masalah tender tu stay saya. Sebab hari tu pun yang nak submit pun tak ada seorang yang tak boleh nak submit. Siapa? Tak boleh nak submit assignment. Siapalah saya lupa. Amira ada lagi Amira? Raja. Ke Tubik dah? Siapa dah gitu? Apa tu? Dominic Tak ada. Ni yang attendance 19 hari bulan tu ke? Yang attendance ramai tu. Oh, jap. Tengok lu. Oh, dah settle dah. Okay. Bye. Thank you. Okay. Thank you, sir. Ini tarikh bila ni yang korang miss ni? Jumaat lepas saja. Jumaat kan? 19. Pagi je sah. BI. Pagi. Paginya. Kejap. Benefits of exercise. Benefit exercise. PKP. Siapa tadi? Hari Jumaat berapa hari bulan? 19 ke? 19 pukul? 19 je. Petang. Pagi je. Okey, 19 pagi pukul 10.30 10.30 Okey, 10.30. Respon dia 41. Oh. Ramanya. Okey, kejap. 10.30.
Okey, nah. Sekarang isi yang 10.5. Isi. Boleh tak? Boleh sir. Berapa lama awak nak isi attendance sorang-sorang? Okey, sir dah sir. Yang lain Jangan sir. sir. Thank you sir. Terima kasih sir. Lagi. 3-4 sir. 19 tu juga. 3-4. Jumaat petang. 3-4. Okey, buat. 18 sir. 18. 2 hingga 5. Mana 18 ni? 18 2 hingga 5. Ah. Tengok ni baik siap buka attendance ni. Kalau orang lain tak tahulah ni. Kira tak hadir terus lah ni. Ini pun siapa tak hadir hari ni. Malah dah nak buka ni. Nasib lah. Dah. Okay sir, thank you. Ada lagi? Selesai sir. Selesai. 18 tu, 8 sampai 10. Ha? 18, 8 sampai 10. Pendek kata semua semua attendance tertinggal. Tak ada perfect ni. Aduh, ngarutlah korang ni. Okey. Sekejap, attendance 19. Ni apa benda? Tak, boleh ke? Okay, sir. Terima kasih sir. Saya keluar dulu. Assalamualaikum. Siapa ni? Samsul Samsul. Saya satu tu. Samsul tu? Saya. Saya nak tanya ni awak ni, 52 ni maksudnya orang yang sama ke seorang tu? Yang biasa dia seorang je saya sebab sekarang memang dia tak pernah masuk kelas lah. Yang ini ada 49 ni. Koordinator semua tahu dah, yang tu tak tahu dah. Yang lain tu tak tahu. Yang apa? Yang Makasih ini ada sir. 49 ni. 10.5. Hari ni ke? Bulan 2. Oh, tak tahu lah kan. Dah ingatkan lah. Yang ni 51. Ada juga seorang. Macam ni. Ya, Syamsul. Nanti saya listkan, lepas tu saya PM awak. Lepas tu tapi awak kena carilah siapa yang tak tanda attendance tu. Boleh. Boleh Sir. Tengok Nanti saya macam mana saya suruh PM sir ke macam mana? Tak apalah, nanti saya message awak. Okey. Kalau saya cuma buka sampai pukul 12 kat Rang je 12.30 tu. Lepas tu boleh. tutup lah. Okey? Boleh. Kalau tak ada apa-apa lagi, okey lah. Yang lain-lain ni ada ni dah settle ke belum? Dah. Settle sir. Dah sir. Mira. Dah sir. Mira. Oh Mira. Dah sir. Amira ada kedak ni? Raja. Raja Nur Amira. Sebab itu dia kata ada seorang yang tak dapat hantar assignment. Saya lupa dah siapa. Assignment CCPS. Okay, tak apalah, kalau tak ada apa-apa lagi semua dah boleh left. Okay. Terima kasih sir. Assalamualaikum. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Okay.